Ya. Kita melihat ada parti muda yang menggambarkan diri mereka membawa ideologi yang bersih, ideologi orang muda, gerakan muda, dan dalam masa yang sama kita juga ada pejuang yang memaparkan yang berpegang kepada prinsip perjuangan yang sebenar. Dan Barisan Nasional pasti menonjolkan yang bahawa mereka akan membawa kestabilan. Pakatan Harapan juga menjanjikan soal integriti. Banyak jalur-jalur ideologi dan juga kita sebut sebagai gambaran yang digambarkan oleh jalur-jalur politik ini dalam kempen mereka. Mana satu sebenarnya kita rasa rakyat negeri Johor pada telekan saudara Sayuti? Ya. Kalau kita bahagikan dua golongan, dalam golongan yang mengambil bahagian dalam Pilihan ini, iaitu golongan golongan muda dan golongan tua. So kalau kita tumpu kepada dua golongan ini, sudah tentulah dia menjadi harapan kepada parti muda. Tetapi sebenarnya apa yang diangankan oleh parti muda itu tak seperti yang diharapkan itu. Sebab parti politik ni dia bukan sebuah pertubuhan. Dia bukan sebagai sebuah pertubuhan kebajikan dan sebagainya. Parti politik ni dia merupakan organisasi yang akan membentuk kerajaan, di mana dalam parti itu sendiri memerlukan orang yang pakar dalam pentadbiran, orang yang bijak dalam strategi dan sebagainya. Dia bukan sebuah kelab hiburan, sebuah persatuan NGO dan sebagainya. Dia sebuah organisasi yang akan menjadi penentu perangka kepada pembentukan kerajaan itu. Jadi kalau ini yang dilihat oleh pengundi yang agak dewasa, yang sudah matang, yang sudah masak dalam politik, susah untuk mereka memilih ataupun beri sokong kepada muda, kerana muda itu terlalu muda dan disertai oleh mereka yang tidak ada pengalaman, tidak ada serba-serbi kekurangan. Sebab bukan kerana dia muda, dia baru, dan sebagai organisasi politik yang memerlukan satu organisasi politik ni satu organisasi yang difficult untuk menguruskannya, apalagi untuk mencapai kemenangan. Jadi dengan usia yang muda itu, dia tidak mempunyai kemampuan untuk ke arah itu. Dan ini menyebabkan golongan tua, golongan dewasa, golongan yang matang, pejuang-pejuang lama yang mementingkan soal idealisme, soal mereka ada sentimental value kepada parti terdahulu seperti UMNO, PAS, DAP dan sebagainya, sukar untuk mereka beralih angin kepada parti muda. Kecuali dia mengharap kepada golongan muda. Dan golongan muda pula, kita tahu orang muda ni dia tidak mengambil berat kepada politik. Dia menerima politik itu sebagai satu mengikut trend. Bila parti mengambil kepada jalan melihat pada trend, dia akan melihat kepada populariti pemimpin itu sendiri. Jadi mereka tidak ada idealisme, tidak ada wawasan, tidak ada gagasan dan sebagainya. Jadi mungkin juga di sini ada elemen kalau mereka sebelum ini yang sudah diasuh dengan rasuah dan sebagainya, mereka memerlukan wang. Mereka akan menuntut wang untuk balik mengundi dan sebagainya. So kalau keuangan ini tidak disediakan secukupnya, menyebabkan mereka mungkin tak balik. Atau mereka boleh balik kalau mereka berkenan dengan calon yang ditampilkan oleh muda itu, calon yang mereka sukai, calon yang seperti selebriti, calon yang tokoh yang dikenali dan sudah menunjukkan bakat kepimpinannya. Okey. Kalau kita ambil contoh seperti presiden muda itu sendiri. Kalau semua calon yang dikemukakan oleh muda tadi, orang yang setanding dengan Syed Saddiq, saya rasa itu ada harapan untuk mereka dapat undi daripada golongan muda. Kerana golongan muda ni, orang muda ni dia akan bercakap dalam bahasa orang muda dan dia akan apa lagi dia dengan orang tua ni dia berada jauh. Dia rasa dunia tu telah memisahkan dia lebih hampir kepada orang muda. Tetapi orang tua, golongan tua tidak mudah untuk memberi perhatian kepada parti ataupun golongan muda ini kerana faktor dia terlalu muda, yang serba-serbi masih lagi peringkat awal. Dan
Pilihan ini sendiri pun bagi saya muda itu hanya satu test market untuk melihat sejauh manakah kebangkitan orang muda, pengundi muda kepada dunia politik. Jadi berhubung mengenai jalur mana yang akan diberi perhatian oleh rakyat Johor, ia masih terbuka sampai hari ini. Of course, mereka yang melihat UMNO itu satu parti keramat tetap akan menjadikan UMNO pilihan mereka. Cuma baru ini, UMNO dalam pilihan yang kepelas baru ini, kenapa tak mendapat sokongan mencukupi sehingga tumbang, ialah kerana berlaku peralihan. Peralihan itu ialah berlaku di kalangan pengundi-pengundi yang neutral, pengundi-pengundi yang liberal. Pengundi yang totok UMNO tetap akan memilih UMNO. Jadi, kalau UMNO mengharapkan 20 hingga 30 kursi, mungkin dia akan dapat di pilihan ini kerana dia masih mempunyai pengundi totok yang kuat di Johor. Tetapi, yang menjadi masalah kepada UMNO ialah apabila pengundi yang terbuka, yang melihat, yang mahu pada perubahan, yang terpancing dengan soal perubahan, reformasi, soal liberalisme dan sebagainya, mungkin itu jadi masalah. Tapi kalau kita congak dan campur, UMNO masih lagi mempunyai advantage untuk menguasai pengundi-pengundi dewasa. Dan dia juga masih lagi terbuka kepada PH itu sendiri dan PN juga. PN, kalau kita melihat pencapaian mereka di Melaka walaupun pertama kali bertanding, dia dalam keadaan kursi-kursi tertentu lebih baik daripada PH itu sendiri. Misalnya kalau dibandingkan dengan PKR langsung tak menang. Walaupun gagasan, wawasan yang dibawa oleh PKR di Melaka itu reformasi lebih menyerlah daripada apa yang dibawakan oleh PN. Jadi di sinilah faktor sokongan kepada tokoh-tokoh tertentu, pengalaman yang ada kepada Tan Sri Mahyudin Mak Yassin, apalagi dia pernah jadi Perdana Menteri, orang melihat dia mentadbir walaupun sekejap, tapi ada kesannya sendiri. Di sinilah ada sedikit kemalangan pada Anwar yang hanya menjanjikan soal reformasi, menjanjikan soal perubahan, tetapi beliau tidak diberi kesempatan untuk melaksanakan itu. Jadi di sini timbul tanda tanya, apakah kalau Anwar diberi kesempatan, PKR diberi kesempatan, apakah beliau akan melaksanakan apa yang dijanjikan itu? Sebab tomahan-tomahan sudah berlaku sekarang ni, kempen-kempen sudah berlaku sekarang ni, khasnya dalam PN, khususnya saya sebut sendiri PAS, mengatakan bahawa Anwar atau PKR hanya membuat janji-janji kosong saja. Itu tidak adil sebab Anwar tidak pernah diberikan kesempatan. Tetapi kalau Mahyudin, Datuk Najib, bagi pihak UMNO telah pun diuji, telah pun mempunyai peluang untuk berkhidmat kepada rakyat, dan apa yang mereka lakukan semasa mereka menggaya waktu itu akan menjadi penilaian kepada pengundi Johor untuk membuat pilihan. Jadi secara spesifik sukar untuk saya mengatakan jalur manakah yang akan menjadi pilihan ataupun yang diminati oleh rakyat Johor. Sebab keadaan hari ini, sebelum kempen bermula, sebelum isu-isu yang lebih kontroversi lagi berlaku, keadaannya masih lagi terbuka dan kedudukan masih lagi boleh dikatakan 50-50. Datuk Zahrin, siapa calon menteri yang terbaik yang mampu untuk menerajui negeri Johor? Di peringkat Pakatan Harapan ada yang menamakan Mazli Malik dan tak kurang juga yang menyebut ia ruang masih terbuka untuk Dr. Sahrudin. Dan kemudian daripada Perikatan Nasional sendiri dan daripada UMNO pastinya mereka ada calon. Siapa calon yang terbaik, Datuk Zahrin? Calon yang terbaik dari segi UMNO dah jelas Rasmi Muhammad. Itu kita tak payah perlu bincang. Tapi daripada PKR pastilah Dr. Mazli yang pernah mempunyai rekod terbaik menjadi Menteri Pendidikan dan diberhentikan kerana sebab masalah ketegasannya untuk nak menamatkan Bistarinet yang semua orang tahu hubungan peribadi dia dengan Mahyudin Yassin, yang antara toke Bistarinet dengan Mahyudin Yassin masa itu, dan juga Mahathir Mohamad sendiri, Dr. Mahathir Mohamad sendiri. Dari segi PS, saya tengok sekarang ni antara amanah DAP ni, tentulah apabila Talaudin Ayub bertanding semula, bahawa
dia juga mungkin menamakan Salahuddin Ayub berdasarkan siapa kursi menang. Banyak. Kalau PKR banyak kursi, dah tentulah Mazli Malik akan menjadi Menteri Besar. Kalau PH banyak kursi, kemungkinanlah Salahuddin Ayub akan menang, akan ditunjuk sebagai Menteri Besar. Dari itu, lain-lain parti yang kita tengok di dalam perjuangan ini, mereka tidak mempunyai kelebihan yang besar, termasuk pejuang sendiri. Kita melihat pejuang ini sebagai satu parti sepihan, yang mana atas sebab nak campur sajalah pilihan raya. Kerana pertama sekali kita pun tahu isu parti pejuang ni untuk nak bermenterah rasuah, dan kita dah bagi pejuang tu melalui presidennya, walaupun platform partinya Parti Bersatu untuk melaksanakannya. Jadi apabila dia menentang rasuah, yang tertangkap siapa dia yang didakwa? Najib, Zahid, Tengku Adnan, Aziz Rahim, Bung Mokhtar. Itulah 5-6 nama yang ada. Jadi masalahnya sekarang, apabila pejuang nak menyebut membasmi rasuah ni, kita kena tanya balik. Sama ada presidennya atau timbalan presidennya, Mukhlis Mahathir, waktu kamu berkuasa 22 bulan, kenapa tak sapu semua orang tu? Yang pernah menjadi ahli parlimen. Malah kamu sendiri bersekongkol melarikan orang-orang UMNO yang rasuah berlindung atas nama parti kamu. Seperti nama-nama yang ada sekarang ni, semua orang tahu bahawa yang lari itu ada masalah corruption. Tetapi diterima oleh Mahathir bin Mohamad dalam platform. Jadi Dr. Mahathir ni bolehlah kita kata khasnya parti pejuang ni kembang gajah bolehlah. Tetapi apa yang dia lakukan waktu ni, malah yang paling hebat sekali, Lee Kuan Yew dah dituduh dalam Kerajaan Barisan Nasional corruption, dibebaskan oleh Dr. Mahathir sendiri melalui peguam negara. Jadi kalau kita dengar hujah-hujah nak membasmi rasuah sebagai platform perjuangan parti perjuangan ni, ia adalah satu cakap gajah terbang. Boleh tak gajah terbang? Dari itu saya ulangkan lagi sekali, dari segi UMNO kita rasa tak nampak masalah. Hasni insya-Allah akan balik-balik jadi Menteri Besar kalau cukup kursinya dan dapat memerintah. Dari segi PKR, calon terbaiknya Dr. Mazli, sebab dia sekurang-kurangnya dah ada pengalaman dalam kerajaan persekutuan. Begitu juga PH, dia boleh menamakan apa yang dipanggil pengalamannya juga, seperti Salahuddin Ayub ada pengalaman. Dari itu saya rasa calon Menteri Besar ni dah nampak dengan jelasnya antara parti-parti dalam yang bertanding.